Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Insya-Allah kita akan sama-sama membaca dan juga meneliti kepada karangan Badi'iz Zaman Sa'id Nursi berkaitan dengan kalimah yang ke-33 ataupun maktubah yang ke-33, yang mana di sini Al-Ustaz Sa'id Nursi mendatangkan dalam bentuk nawafidh. Nafidhah sebanyak 33 nafidhah, yang mana kita akan insya-Allah mengambil beberapa nafidhah yang pada bahasa nafidhah ni kita boleh kata jendela, tingkap. Bagaimana Ustaz Sa'id Nursi cuba mendatangkan hujah-hujah kepada pembaca tentang dalil dan bukti kewujudan dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu pada awal Ustaz Sa'id Nursi membawakan ayat surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat bukti-bukti kami pada seluruh ufuk kejadian dan pada diri mereka sendiri, sehingga nyatalah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala itu Al-Haq, yang benar. Tidakkah cukup dengan Tuhan kamu? Tidakkah cukup bahawa dia itu maha menyaksikan di atas setiap sesuatu? Jadi Ustaz Badi'iz Zaman Sa'id Nursi cuba mengagihkan perbicaraan berkaitan tentang bukti-bukti dan juga ayat-ayat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaannya kepada 33 nafidhah, tingkap-tingkap, jendela-jendela, dan dia akan sentuh satu persatu tentang apakah yang dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk insya-Allah pada yang pertama, iaitu pada kalam nafidhah yang al-ula, an-nafidhatu al-ula. Kata Ustaz, an-nafidhah al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. An-nafidhatu al-ula, tingkap dan jendela yang pertama. Nushahidu fil mawjudati jami'iha wa la siyama al-ahya' minha iftiqaran ila hajatin mukhtalifatin wa mataliba mutanawwi'atin la tuhsa. Kita dapati, kita perhatikan kepada segalian kewujudan ini, lebih-lebih lagi makhluk-makhluk yang hidup, bahawa kesemua itu berhajat kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan yang pelbagai dan tuntutan-tuntutan yang banyak yang tak dapat kita hadkan. Makhluk yang hidup ini tidak terlepas bahawa setiap makhluk dia ada hajat, ada keperluan yang pelbagai, sama ada keperluan makan, keperluan minum, keperluan untuk berumah tangga, untuk hidup selesa dan seumpamanya. Tak terlepas makhluk kesemuanya ada hajat yang pelbagai yang tak terhingga. Wa inna tilka hajati tusaku ilaiha min haitsu la tuhtasab. Dan sesungguhnya hajat-hajat itu kadang-kadang ditarik dan didatangkan kepadanya dari sekira-kira tidak disangka-sangka. Kadang-kadang apa yang kita hajati itu datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bagaimana kita lahir,
tiba-tiba kita boleh kenyang dengan minum susu ibu. Bagaimana kita bangun pagi, tiba-tiba kita boleh makan. Yalah, walaupun kadang-kadang perlu kepada usaha, ya. Tapi usaha itu makna Allah mempermudahkan bahawa kita dapat makan. Kita dapat menghirup udara ini. Jadi, ada daripada hajat-hajat itu, Tuhan tarik, Tuhan datangkan min haitsu la tuhtasab. Dari sekira-kira tak disangka-sangka. Wa tilkal matalibu tatra 'alaiha. Dan matalib, tuntutan, keperluan itu tatra, berturut-turut datang. Kullun fi waqtihi al-munasibi. Setiapnya datang pada waktunya yang sesuai. Ilman itu bahawa menunjukkan kita kena tahu anna bi aidi dhawil hajati, bahawa aidi dhawi, bi anna aidi dhawil hajati, tangan-tangan orang yang mempunyai hajat itu taqsuru an bulughi adna hajatiha. Tangan-tangan mereka yang berhajat sebenarnya lemah untuk mencapai sekurang-kurang hajat yang nak dicapai. Sebenarnya kalau kita lihat, kita yang mempunyai hajat, tangan-tangan yakni kekuasaan kita sebenarnya amat lemah untuk mencapai sekurang-kurang hajat yang kita nak. Kalau semata-mata dengan kekuasaan dan juga kekuatan kita. Fadlan, lebih-lebih lagi an awsa'i ghayatiha wa maqasidiha, lebih-lebih lagi dari seluas-luas ghayah, penghujung dan juga matlamat dan maqasid, tujuan-tujuannya. Apatah lagi benda-benda yang lebih luas, benda-benda yang lebih menjadi matlamat dan lebih diutamakan. Perkara yang kecil pun kita tak mampu dengan kekuasaan kita. Bagaimanakah kita nak mendatangkan sepinggan nasi di atas pinggan yang kita nak makan? Dengan kudrat kita saja sebenarnya kita tak mampu. Kerana untuk menghidang satu nasi yang kita nak suap dan masukkan dalam mulut, perlu kepada menanam padi. Padi itu perlu ditanam berapa lama? Padi itu menunggu masa pula. Dia kena buang lalang dia, kena jaga dan kena racun, dan elokkan, dia kena jaga daripada binatang-binatang yang merosakkan. Lalu masak, berapa lama untuk masak, tunggu untuk dituai. Proses itu mengambil masa. Kalaulah pada tangan kekuasaan kita sendiri, itu di luar kemampuan kita. Fa in syi'ta, dan jika kamu hendak, fata'ammal fi nafsika, maka kamu cuba perhatikan diri kamu. Tajidha maghlulatal yadain, kamu akan dapati diri kamu itu terikat kedua tangannya. Terikat kedua tangannya iza kathirin mimma yalzamuhu hawasaka ma yalzamu hawasaka zahirah. Terikat tangannya terhadap banyak daripada perkara yang melazimi oleh panca indera kamu yang zahir. Kalau kita perhatikan pada diri kita, kita akan dapati bahawa tangan kita terikat. Apa maksud tangan terikat? Makna kita tidak ada daya upaya sebenarnya. Pada kebanyakan apa yang lazim pada panca indera kita yang zahir. Bagaimana adakah kita mampu mengawal banyak mana cahaya yang masuk dalam mata kita untuk melihat pemandangan? Adakah kita mampu kawal banyak mana, kuat mana bunyi yang masuk melalui gegendang kita? Adakah kita mampu kita tentukan bau-bau tu kita nak sekat hanya bau yang elok saja masuk, bau yang huduh kita cerakinkan? Tak. Seakan-akan kita maghlulatal yadain, kita terikat kedua tangan. Au yushbi'u gharabatika al-batinah, ataupun yang dapat mengenyangkan keinginan kau yang batin. Maka faqis ala nafsika, maka kamu kiaskan di atas diri kamu itu nufusa jami'il ahya,
akan diri segala makhluk-makhluk hidup lain. Kalau kamu lihat pada diri kamu, kamu itu makhluk yang lemah dan tidak mampu hatta untuk memenuhi hajat-hajat kamu sendiri dengan kekuatan kamu sendiri, maka kamu cuba kiaskan kepada makhluk-makhluk lain. Wa ta'ammal fiha, dan kamu perhatikan padanya. Tajid anna kulla kainin minha yashhadu bi faqrihi. Kamu akan dapati setiap makhluk yang ada, ia menyaksikan dengan kefakiran dan juga kelemahan mereka. Wahajatihil al-maqdiyati, dan hajatnya yang telah ditetapkan, min ghairi haulin minhu, tanpa ada daya upaya, wala quwwah, dan tanpa ada kekuatan. Semuanya itu bahawa setiap yang ada, makhluk yang kain, menyaksikan bahawa semuanya lemah dan berhajat, yang menuntut dengan min ghairi hauli minhu, tanpa daya dan kekuatan daripadanya, menuntut kepada adanya, mencari kepada adanya wajibil wujud, Tuhan yang wajib ada, Tuhan yang bersifat dengan wajibil wujud, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Wa yushiru bihima ila wahdaniyatihi, dan dia mengisyaratkan dengan keduanya, mengisyaratkan dengan kefakiran dan juga hajatnya itu, ila wahdaniyatihi, ke atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lemahnya kita, perhajatnya kita kepada wajibul wujud, itu mengisyaratkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahdaniyah, esa, dia yang satu. Kama yadullu alaihi bimajmu'ihi, sebagaimana menunjukkan di atas Allah itu bimajmu'ihi, secara keseluruhannya, kadalalati dawi syamsi ala syamsi nafsiha, seperti menunjuknya cahaya matahari kepada matahari itu sendiri. Sebagaimana cahaya matahari itu menunjukkan adanya matahari. Kita kadang-kadang tidak melihat matahari. Apa yang kita lihat? Cahaya matahari. Tidakkah cahaya matahari itu menunjukkan bahawa adanya matahari? Maka begitulah segala yang ada ini sebimajmu'ihi, secara keseluruhannya menunjukkan kepada wujud Allah dan juga keesaan Allah. Wa yubayyinu lil aqlil munsifi, dan dia menerangkan kepada akal yang munsif, yang bersifat dengan insaf, yang bersifat dengan betul, ala annahu subhanahu fi muntahal karami, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu pada sehabis-habis pemurah, warahmati, dan sehabis-habis Allah itu rahmat, warububiyyati wa tadbir, dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan ketuhanan dan juga dia itu mentadbir sekalian alam. Fama abghadha jahlaka, alangkah marahnya kejahilan kamu, wa al'ana ghaflaka, alangkah laknatnya kelalaian kamu. Ayyuhal jahilul ghafilu, wahai diri yang jahil, wahai diri yang lalai, al-mukabiru, wahai diri yang takabbur. Kaifa tufassiru hadhil fa'aliyatal hakimah, bagaimana kamu dapat mentafsirkan fa'aliyah, tindak balas yang begitu hakimah, pergerakan ataupun fa'aliyah, reaksi, pergerakan, tindak balas, apa yang berlaku, al-hakimah, tindak balas yang begitu bijaksana ini, wal basirah, dan juga al-basirati, yang maha tahu tentang setiap perkara, war rahimah,
dan juga yang maha rahmat. Bagaimana kamu nak tafsirkan ini? Perbuatan-perbuatan yang begitu bijaksana, yang begitu jelas, yang begitu penuh dengan rahmat. Abil tabi'ati samma, adakah dengan tabiat yang tabiat semata-mata? Tabiat semata-mata, tabiat yang pekak. Tabiat yang pekak. Ini apa ini? Ustaz Sa'id Nursi ingin menolak dan juga membangkang serta memberi balas dan juga mematahkan hujah golongan-golongan ahli falsafah dan juga golongan yang tak percaya kepada Allah, yang mengatakan bahawa berlakunya pada alam ini dengan tabiat diri sendiri. Maka setelah diterangkan cerita bagaimana kita melihat diri dan melihat alam itu, Ustaz Sa'id Nursi bertanya, abil tabi'ati sama, perkara yang tindak balas dan perlakuan yang begitu bijaksana tersusun, adakah berlaku dengan tabiat yang pekak? Maksudnya tabiat semata-mata, adakah dia tabiat tu benda pekak ni tak hidup sebenarnya, ini tabiat saja. Ambil quwwatil amya, ataupun dengan kekuatan yang buta. Kekuatan semata-mata seakan orang buta lah yang tidak ada apa-apa manfaat. Adakah berlaku dengan bil quwwah? Ini juga menolak kepada golongan sebahagian falsafah dan sebahagian Mu'tazilah. Ambil musadafah al-ashwa, ataupun dengan cara musadafah, kebetulan. Alam ini terjadi dengan kebetulan. Al-ashwa, yang kebetulan, yang berterabur, yang berselerak, tapi berbetulan terjadinya alam sebegini. Boleh masuk akal ataupun tidak? Adakah itu benda yang makul, benda yang logik dengan kita lihat pada diri kita ini dan kita lihat kepada alam ini? Ambil asbabil jamidatil ajizah, ataupun berlaku semua itu dengan asbab yang jamidah ajizah. Asbab yang semata-mata jamid ni benda yang tak hidup lah. Asbab ni kadang-kadang asbab itu bukan asbab yang makhluk hidup pun. Asbab-asbab jamidah al-ajizah, yang lemah. Asbab-asbab itu sendiri lemah. Adakah itu yang berlaku itu disebabkan asbab itu? Persoalan yang dikemukakan oleh Ustaz Sa'id Nursi kepada kita untuk kita teliti. Seterusnya kita akan masuk kepada nafizah yang kedua, jendela dan juga tingkap yang kedua. Sehingga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.